صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan tinggi puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ia masih memberikan kesempatan untuk kita hidup sampailah ke saat ini, untuk terus menjedut udara di atas muka bumi Allah yang sementara ini, dan dalam kesempatan sebelum dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana dunia ini, kata Nabi, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini mal'unah, tercela, wa mal'unun ma fiha, dan tercelalah semua yang ada dalam dunia ni, semua tak baik belakang. Illa zikrullah, melainkan orang yang sentiasa ingat ke Allah, yang tu tak tercela. Jadi buat kerja dunia tapi untuk dapat pahala akhirat, maka orang tu tak tercela. Orang sentiasa ingat ke Allah dalam apa keadaan. Kemudian yang ketiga dan yang kedua, kata Nabi, ialah man ahyahu Allah bil ilmi, orang yang Allah hidupkan dia dalam keilmuan lah, dalam ruang ilmu, artinya sentiasa berusaha. Ada hadis Nabi, la yazallul mar'u aliman ma talabul ilmu, sentiasalah seorang itu dikira orang berilmu, orang alim. Tuan-tuan ni orang alim, orang yang berilmu. Ma talabul ilmu, selama dia duk menuntut ilmu, selama duk main mengaji tu, kira orang tu orang berilmu. Tapi bila dia kata dia pegang title dah, so ustaz nak masjid untuk orang main tu, orang tu main dah. Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila, apabila dia menyangka dia sudah alim, dia apa duk cerita tu lah kan. Nak cerita apa? Tauhid ni nak cerita apa? Cerita akidah, cerita sifat 20, cerita mengesahkan Allah, betul lah. Kemudian fiqh nak cerita apa? Cerita bab sembahyang, bab puasa, bab zakat, bab haji, betul lah kan. Maka dia sangka dia sudah berilmu, faqad jahilah. Maka kata Nabi, itulah sifat orang, itulah tanda kejahilan dia. Baik, jadi iman ini dia kosong naknya. Iman ni dia bukan macam lukisan, dia boleh gambarkan macam mana kita mau. Laisat bil iman laisat bit tamanni wala bit tahalli. Iman ni dia bukan angan-angan, dia bukan apa macam gambaran lukisan, boleh tulis, boleh lukis, orang nak buat, nak tunjuk. Walakin ma wakhara fil qalbi. Tapi yang kata iman itu, Nabi kata apa yang diyakinkan, ma wakhara, apa yang di confident, apa yang diyakini dalam hati. Bukan takat yakin dalam hati, maka dia wasaddaqa bil amal, dia benarkan dengan anggota. Maka tak dapat tidak, dia kena mengaji, ya kan? Sebab al-iman ini uryanun, iman ini kata Nabi dia uryan, daripada kata aurat. Aurat ni ngangor kan, terlanjang. Iman ni dia kosong, dia macam orang tak pakai baju, orang telanjang. Orang tak pakai baju kena buh baju, lepas buh baju pakai pula perhiasan, aksesori dia cantik kan. Kita pakai baju lah, kemudian bubuh lagi cincin, bubuh lagi apa kurta, bubuh lagi selendang. Kita dah tengok kelebihan
pakai sorban, kita pakai rida tu. Jadi al-iman uryanu, iman itu dia kosong, dia telanjang. Maka pakaian walibasuhu taqwa, pakaian bagi iman itu ialah sifat takut ke Allah. Yang kata iman tu apa dia? Pakaian dia itu ialah sifat takwa lah. Takwa ni ialah takut ke Allah lah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa larang, tu takutlah. Baik. Kemudian wazinatuhul haya, maka aksesori ataupun perhiasan bagi iman itu ialah sifat malu. Malu inilah yang menyebabkan manusia tak buat. Tapi idza rafa'al haya, bila terangkat malu, faf'al ma syi'ta, buatlah apa kamu nak buat. Orang tak malu, habis ceritalah, habis kan. Itu yang kata bila terangkat malu tu habis kan. Okay. Jadi bila dah bubuh perhiasan, maka macam kita tanam pokok, maka dia tanam ni tujuan nak dapat hasil, tujuan nak buah. Maka buah bagi iman, hasil bagi iman itu ialah wasamaratuhu al-ilmu. Kemuncak atau hasil dia itu ilmu lah. Ilmu tu lah sebenarnya hak kepala sekali. Sebab ilmu itulah permulaan kepada nak kenal Tuhan, permulaan kepada nak buka jalan untuk takwa. Maka tak dapat tidak ilmu itu, dia ada makam dia kena mengaji, dia kali sembang kedai kopi kan. Sembang kedai kopi, Nabi kata 3 benda aku paling bimbang atas umatku ini. Yang pertama ialah apabila dunia ni dibentangkan. Dunia ni dibentangkan, seluruhnya rezeki ni jadi melimpah, fayatahasadu, akhirnya kerana mewahnya ni, kehidupan jadi mewah, orang tak nampak macam kau susah dan semua duk penuh itulah. Pasal malam jual apa semua laku. Maka bila mewah ni, orang berebut lah, berebut gila jautan. Duk tengok ni apa jadi pula di Dun Perak pula jadi apa pula. Tu semua kes gila jautan ya. Hidup elok-elok lah kan. Tu semua pasal tu bila dunia ni pasal apa nak dak jautan. Pasal nak ligan dunia apa. Kan? Pasal nak berebut tempat peluang untuk mana? Dipanggil tak ubah kan. Maka Nabi kata aku bimbang ni, dunia nanti di mewah orang akan berebut. Dan yang kedua Nabi kata ialah apabila Quran itu menjadi meluas. Bukan Quran maksud dia wa ta'wil, pentakwilan Quran ni siapa pun boleh buat. Haduk kedai kopi pun sembang bab hukum. Masjid Haram tak mai pun tapi duduk sembang kedai kopi, mufti pun kalah, tok guru pun kalah, sembang. Nabi kata apabila takwilan Quran ini bebas, sembang kedai kopi, sembang tak pakai untuk imam, macam tu lah, sembang kan, sembang. Dia haram masjid tak mai pun, apa usaha pun tak sokong apa pun kan. Lepas tu duk ingat komplain. Minggu lepas komplain cukup banyak. Pasal apa? Tak buka masjid. Hampa orang suruh mewah lah. Dah kita ikut penjarakan SOP. Habis ruang habis ya. Tu pun kira kita buka luas tu. Hari ni sembahyang jenazah maaf kita kat 900, 838 yang yang tembak dari. Jadi maksudnya lebih kurang 900 je kot. Paling banyak lah tengok Taman Kenari baru 827. Pukul 3 tu semua sampai dah, semua masjid kita kena buat laporan. Kita lah paling banyak ni. Tu pun duk hingat je lah kan. Tutup tak pergi masuk tu pada muka. Jadi macam-macam komplain. Jadi hak buat hak kedai kopi tu kira apa lah, lagi cerita syok lagi kita lah tak fikir apa lah. Hampa duk keli ini kami mayang haram dak. Itu dak. Baik. Jadi apa, dan yang ketiga bila Nabi kita bila Quran ini dia satu bila mewah kamu akan berebut. Gila jautan gila apa. Yang kedua ialah apabila takwilan ini dibuat sewenang-wenangnya. Dia kata wa ma ta'wiluhu illallah. Dia kata dan sebenarnya takwilan ni tak boleh, kita mesti sandarkan kepada Allah. Berarti ada
Maksudnya kena ada ilmu lah, nak takwil lah, nak urai, nak apa tu. Dan yang ketiga Nabi kata hak ni ialah apabila ulama ada majlis ilmu, ada fayudayyi'u, kamu sia-siakan dia. Tu paling rugi. Nabi kata 3 benda yang cukup sayang lah. Ialah apabila dunia dibentang, orang berebut, yang diberebut. Apabila Quran ditakwil, diurai dengan ikut kepala kan. Dan yang ketiga ialah apabila kamu mempersia-siakan ulama, diketepikan, dan kamu mempersia-siakan kesempatan peluang hak ada tu. Maksudnya kuliah ada. Kok dah tempat lain tak buat kuliah ke apa ke? Ada tempat tak buat kuliah kan? Tak ada simpan duitnya. Kita tak simpan duit. Tapi duit Allah hantar mai. Dia tersebut tadi lah. Yang Rabu lepas ada seorang tua, orang Korea kita lah, telefon saya, Ustaz, tak jumpa tak? Saya kata, Allah, saya hari ni ada di camp dia. Dia kata nak daripada umum kata nak wakaf tanah kubur. Maka dia kata saya ni nak ada hajat lah. Baik kan, kena cerita supaya kita pun insya-Allah, moga Allah bagi rezeki kita boleh sumbang macam tu kan. Maka tak pada kita lepas asar, saya balik lepas asar, duduk tunggu siap besok awal. Jadi masuk panggil cerita dia tadi pun nak wakaf. Saya ingatkan nak wakaf RM120 itu lah kan. Lori dia bus bungkus kata nak. Saya tadi nak bayar zakat ke tak, nak bagi tanah kubur RM10,000. RM10,000 tuan-tuan, bukannya RM1,000. RM1,000 pun kita ketak tangan lah. RM120 minta bagi kita ni kan. Tolak 100 tinggal 20. 20 minta bagi. 10 minta bagi pak. Kalau 10 minta bagi pak, balik tanah kampung Paneri itu ni kan. Senang kan, buat tu lah kan. Jadi baiklah pakat-pakat. Jadi tak kena bimbang apa. Allah bagi. Kita buat kerja agama, jangan bimbang. Orang kita minta tuan-tuan minta dapat, insya-Allah ben jenazah kita akan keluar dalam tempoh sebulan ni. Lah dah beli semua dah, bayar cash semua dah. Lah duduk ubah suai untuk buh stiker buh tu lah, untuk buat ubah suai dalaman dia 38,000. Jadi cash, bayar cash tuan-tuan. Duit tuan-tuan lah. Jadi, terima kasih kepada orang Padang Serai kan. Tak kedekut kita kan, insya-Allah kan. Jadi baik. Jadi Nabi kata paling rugi ialah orang yang ada ni lah, ada majlis ilmu tapi dia sia-siakan dia. Hak tu paling rugi. Kita nak duduk di kawasan mana lagi, tak tahu lah. Kalau kira kita ni duduk kawasan yang pengajian mata ceruk lah maksudnya kan. Baik. Jadi kalau tak mai rebut lagi kesempatan untuk mengaji, untuk apa lagi, habislah. Itulah orang paling malang. Baik. Jadi malam ni kita tengok dalam bab pakaian ni, tajuk yang ketiga kita ialah tentang pakaian dan alat. Bab 12 ni yang ketiga ialah pakai jubah. Apakah Rasulullah memakai jubah? Ya, Rasulullah memakai jubah. Tapi kita pergi di Arab, Badui belah unta pun pakai jubah lah kan. Jadi kita sini kita pakai jubah nampak kemas kan. Nampak kemas. Tapi Arab maksudnya Arab segak pakai jubah, naik unta belau pakai jubah. Ya, baginda pakai jubah, jubah putih pula tu kan. Dalil Mughirah bin Syu'bah berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labita jubbatan rumiyatan. Nabi bawa kata Mughirah bin Syu'bah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai jubah. Perkataan jubah ni daripada Arab, jubbatan. Perkataan jubah rumiyatan, jubah rum. Jubah rum, ala rum, yang dayiqatal kummain. Tapi dia kata jubah rum ni dia mempunyai dua lengan yang sempit. Dua lengan yang sempit. So dia potongan ketat sikitlah kan. Tu jubah rum. Jadi Nabi pernah pakai jubah.
maka jubah ala rum. Ya. Baik. Anas bin Malik berkata, Inna Sa'd bin Mu'az ba'asa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatan min dibajin. Tunggunya Sa'ad bin Mu'az pernah menyampaikan ila Nabi jubbatan. Sa'ad bin Mu'az pernah hadiahkan jubah pada Nabi min dibaj mansuj fi az-zahab. Jadi betul, yang jubah daripada sutra dia dah, yang mansujin fi az-zahab, yang disulam dengan benang mai. Kamai lah, benang mai. Maksudnya jubah yang disulam dengan benang mai. Fala bisaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memakainya. Jadi makna dia Islam ni bukan halang kita pakai ala mana pun. Tengok Nabi pakai jubah Rom. Maksudnya kita nak pakai ala Pakistan pakailah, atau malah pakai kurta tu bukan hak orang Melayu pun kan. Maknanya boleh pakai asalkan fashion itu dibenarkan oleh Islam, asalkan menutup aurat kan. Dan fashion dalam Islam ni dia kena ada beberapa ciri dia. Yang pertama, dia tidak ketat sampai menampakkan perempuan. Kalau perempuan lah, kalau bagi perempuan, pakaian itu tidaklah terlalu ketat sampai menampakkan, pakai jubah juga tapi jubah model lah ni, nampak pungkuk terbungkin paha, nampak kan? Jadi pakai jubah juga tapi nampak menggairahkan. Jadi Islam ni ada garis panduannya, tidak boleh pakai terlalu ketat hingga menampakkan bentuk badan. Kemudian tidak boleh terlampau nipis hingga menampakkan anggota dalam. Pakai jubah tapi nampak tali coli pun nampak. Boleh nampak je cerita lain pula kan. Baik, dia tidak terlalu nipis dan dia tidak terlalu over. Dan Islam ni dia tidak terlampau berpassion sangatlah sampai nampak macam Planet of the Apes, kan nampak kembang rock macam pelik ni kan. Dan dia tidak terlalu dia tidak melambangkan agama lain. Pakaian tu tidak melambang, tak boleh ketat, tak boleh terlampau nipis, tak boleh melambangkan agama lain. Banyak lagi boleh pakai baju Batman, tak pakai daripada pakai baju Genius Thought is good for you. Dia dapat dulu ni kan, pakai baju ubat nyamuk tak pakai daripada pakai baju Magnum Corporation. Pakai baju judi. Baik pakai baju tak pakai daripada pakai. Saya pernah mengaji dengan Syekh Ni'mat Yusof, Ustaz Ni'mat dulu ni, tokoh ulama Kedah, pengasas pondok Derang. Kita pun lang kelas ni bukan apa kalender bank ya. Kalender bank pun dia koyak bang, dia tak mau. Sampai mana dia zuhud sampai mata tu, finance kira cerita riba, kira macam tu lah. Dia tak benarkan sampai macam tu. Itu dia kata orang zuhud kan. Sampai tak tu. Jadi syubhat sampai tak kan. Mau aku tu berita mau kan. Jadi mana dia Islam ni bukan tak boleh berpassion, tapi biarlah. Baik. Jadi tengok hadis daripada Sa'ad bin Mu'ad, ba'asa ila Nabi jubbatan min dibajin mansujin fi az-zahab. Jubah yang disulam dengan benang emas. Falabisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pakai. Nabi pakai jubah Rum. Mana dia boleh pakai lah, bukan. Kita nak pakai ala Pakistan, pakailah. Nak pakai ala kepiah ala wak Indon ke, pakailah, bukan nak salah apa. Benar. Baik. Yang ketiga, Ubadah bin Samit berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar kepada kami pada satu hari zata yaumin. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Nabi keluar bertemu kami pada satu hari, wa alaihi rumiyatun min saufin. Maka dia pakai jubah ala rum, min saufin, daripada bulu. Jubah itu dia kata
Dayiqatil kumain, mempunyai dua lengan yang sempit. Jubah Arab dia bukan sempit. Jubah Arab dia longgar kan, sebab itu Abu Hurairah boleh buh kucing dalam lengan jubah dia tu. Mana? Jadi apa? Jadi maknanya Nabi pakai jubah ala ruh. Jadi kita bukan nak salah pakai ala, nak pakai ala baju buat fashion baju Melayu ala kungfu Cina lah, pakailah. Baik, jadi maknanya Islam ni agama yang up to date lah maksudnya. Mana? Dia tentukan kalau padri kena duduk di gereja menikah tak boleh. Kalau tok Sami kena duduk di kuil kepala botak menikah tak boleh. Islam tidak. Islam ni dia agama pandang ke depan kan. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan, pakai pakaian yang elok-elok, yang bersih, bukan yang baru lah. Pakailah yang perhiasan kamu, rapikanlah hadis tentang dia suruh kita syaribul khaliful musyrikin, berbeza dengan orang musyrikin. Ya'ful lihya wa'fus syawari, buanglah misai, simpanlah janggut. Mana tu? Itu antara sunnah-sunnah kan. Baik. Jadi Nabi pakai fashion. Ini fashion lah, sebab jubah ni bukan jubah Arab ni, jubah ala ruh. Mana dia pakaian jubah itu ialah pakaian sunnah lah. Jadi kalau hari Jumaat sunnah pakai jubah putih. Cuma baik. Tapi bukan abang kata Nabi tak pakai serban putih je. Kita mengaji dah tu, Nabi pakai serban merah apa dah, serban hitam apa dah kan. Nabi pakai rida apa duk sandak. Nabi pakai rida warna merah apa dah, maksudnya selendang Nabi warna merah. Jadi mana warna tu tak apa, mana tapi biarlah pakai. Tapi kalau kita pergi Mekah, kalau Masjidil Haram pakai macam Pak Su pakai apa tak pergi masuk. Dia tak pergi. Ni dia pakai baju tidur. Arah cuma baju tidur. Tengkok macam ni tak pergi kan. Tengkok selang V dia tak pergi. Dia marah, dia tak pergi. Dia kata tu baju tidur kan, orang nak pakai tidur. Kita beli benar, kita tahu kan, pakai biar kan. Tu di sana lah cerita dia kan. Jadi tu dia kata orang nak main masjid kan main tidur. Macam tu lah kan. Tak apa, bukan abang asal ni. Tapi kalau saya tengok banyak kali dia tengok tengkok bulat tak apa. Mak, pakai V ni dia tak apa, dia kata baju tidur kan. Okey. Baik. Jadi itu maknanya 3 hadis yang dituliskan kepada kita ni tentang bahawa Nabi pakai jubah. Baik. Yang keempat, dia kata pakai kepiah. Pakai kepiah. Adakah Rasulullah memakai kepiah? Itu pakai serban. Maksud kepiah macam ni lah, lebay lah. Maksudnya bubuh sebelum balut jubah tu, kita panggil lebay, pakai ketayak. Kepiah kita hitam tu. Kita istilah betul. Kepiah ni, ya, apakah Rasulullah memakai jubah? Maka dia kata ya, Nabi memakai kepiah kan. Dalil hadis Ibnu Umar berkata kana Rasulullah SAW yalbasu qalansuh. Qalansuh bahasa Arab, Melayu kata kepiah. Kita ni bila kata kepiah hitam tu, ketayak tu kepiah putih ni, sebenarnya kepiah hal ni kepiah kan. Yang sebelum nak, sebab kalau tak pakai kepiah, balut serban lagi nampak kepala pula. Jadi sebab kepiah lah. Dan kalau kita pergi di museum Hagia Sophia, museum Turki itu pun yang ada lah jubah kepiah serban Nabi tu kan. Ada kepiah kan. Baik, kan Rasulullah SAW yalbasu qalansuatan bayda. Nabi adalah, kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar kata, adalah Nabi SAW baginda memakai kepiah putih.
qalan suwatan bayda. Tapi ni bukan abang kata kepiah lain tak boleh. Nabi pun pakai ketika tengok Nabi ketika perang pakai serban hitam. Jadi maksudnya kalau pakai serban putih pergi perang lagi sat berlemuh jadi pandai tengok keadaan lah maksudnya kan. Baik, jadi Nabi pakai kepiah putih maksudnya. Okey. Jadi Aisyah berkata, "Kana Rasulullah SAW yalbasu qalan suwatan bayda'a lati'atan." Adalah Nabi SAW memakai kepiah putih dan tak pernah ditanggal. Maksudnya Nabi tak pernah keluar pakai lah. Baik. Maksudnya keluar pakai lebay keluar rumah pakai lebay kan. Pakai kepiah lah kita kan. Dan tak pernah tanggal. Maksudnya Nabi ni pakai kepiah kan. Jadi Arab kata qalan suah tu kepiah lah kan. Kita kata kepiah lebay lah kan. Baik. Dan Ibnu Abbas berkata, tengok riwayat Ibnu Umar, anak Abdullah bin Umar, Aisyah ni orang yang Nabi mati di dalam rumah dia kan. Tu. Maka dia ni periwayat hadis. Aisyah ni banyak riwayat hadis kan. Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah SAW yalbasul qananis. Kana Rasulullah SAW yalbasul qalanis. Qalan suah tahtal amaib. Adalah Nabi memakai kepiah di bawah serban. Maksudnya serban tu atas, bawah serban tu ada kepiah. Tu. Jadi ni hadis. Baik. Jadi maksudnya Nabi ni pakai kepiah tahtal amaib, di atasnya kepiah yang di bawah serban. Bawah pada serban ada kepiah. Maksudnya pada kepiah baru balut serban kan. Wa bighairil amaib, dan ketika tidak pakai serban pun, ketika tak pakai serban pun maksudnya Nabi pakai kepiah. Kalau Nabi pakai serban duk bawah, kepiah duk bawah serban. Ataupun Nabi tak pakai serban. Wa yalbasul ima bi ghairi qalan suah, dan juga ada kalanya Nabi pakai serban tak pakai kepiah. Jadi ada ketika Nabi balut buat sopa orang tua sigai macam orang Kelantan buat kepiah tak pakai, tapi dia balut lawa elok tutup kemas nampak kan. Tu baik. Jadi pakai serban tanpa kepiah. Wa kana yalbasul qalan wa kana yalbasul qalanisal yamaniyah. Nabi juga pakai kepiah Yaman. Wa huna baydul mudarrabah, yang warna putih yang disulam dengan bermacam kembang dia dah. Tambah serban Yaman. Kita pergi Mekah, kita boleh kenal ni orang Oman, ini orang Arab Mesir, boleh kenal, boleh lama-lama dia boleh tengok kan. Cara pakaian memang Arab pakai ada style dia. Kalau jubah Yaman, jubah bulat tengkuk ni kan. Tu baik. Jadi Nabi pun pakai, dia tahu kana yalbasul qananisal yamaniyah. Nabi pakai kepiah Yaman. Wa huna baydul mudarrabah. Dan yang warna putih yang disulam dengan bermacam kembang. Wa yalbasu zawatil adhani fil harbi. Bagaimana pakai kopiah yang bertelinga ketika perang. Jadi maknanya kita kata topi Jepun kan, tutup telinga tu. Maksudnya ada lah fashion macam tu. Jadi sebab itu macam-macam fashion kita pergi tengok kepiah ni main pada mana. Kadang-kadang macam ni kan. Jadi kalau kepiah Afghanistan dia kecil sempit tapi itu mana. Jadi itu melambangkan. Jadi maknanya Nabi pun pakai wa yalbasu zawatil adhani fil harbi. Nabi pakai kepiah yang bertelinga, tutup telinga ketika perang. Ketika perang Nabi pakai kepiah, tapi kepiah solum sampai
sampai ke telinga. Jadi makna dia zaman tu pun ada macam-macam lah kan. Jangan duk pelekeh. Ni duk pelekeh zaman Nabi depa simpan janggut pasal apa? Pasal pisau belit tak ada. Dia tak tahu kata ilmu pedang buat besi ni zaman Nabi Daud ni. Yang kita orang nak perhina pelekeh zaman depa simpan janggut semua tu pasal apa? Pasal pisau cukur tak ada, jilid tak ada zaman tu. Dia tak tahu kata pedang apa sahabat-sahabat tu lebih tajam lagi baik. Jadi mana ada sistem pisau apa semua ni lama dah tidak orang nak sembelih macam mana. Baik. Jadi apa dan baginda memakai telinga kepiah bertelinga ketika perang. Wa kana rubbama naza'a qalan suwatahu, dan kadang-kadang baginda melepaskan kepiahnya. Naza'a cabut kepiahnya, dia kata yakni tidak berkepiah. Faja'alaha sutratan, dan Nabi memakai dan menggunakan kepiah sebagai sutrah, penghalang di depan baginda. Nabi tak sebagai penghalang, sutrah maksud dia takut orang lintas kot, maksud dia sebagai sempadan lah kan. Jadi kita kalau panduan pada kita, kalau kita semayang takut orang nak main lintas depan, kita tak satu benda ini sebagai sempadan. Jadi tak apa lah, kita orang Arab dia tahan tangan, dia lintas semayang, tengah semayang pun dia tahan blok tangan dia kan. Jadi gitu kan. Wa ja'ala sutratan baina yadayhi wa huwa yusalli. Nabi kadang-kadang jadikan kepiah dia itu sebagai sutrah, sebagai penghadang di depan baginda ketika baginda semayang. Maksudnya Nabi ni pun berpassion lah. Kalau kita baca hadis ni, Nabi ni berpassion lah. Jadi ada ketika pakai jubah kepiah Yaman, dan ada ketika pakai kepiah sampai tutup telinga. Passion, maksud dia passion lah tu. Ada ketika pakai cabut kepiah, maksudnya tak pakai kepiah, dan kepiah tu jadi sebagai sutra, sebagai penghadang ketika baginda semayang. Jadi tak apa, bukan nak salah pakai. Jadi kalau benda hak Nabi buat, kita boleh buat, alhamdulillah lah. Ini bukanlah, ini sunnah-sunnah yang bukan tidaklah dipanggil sunnah petunjuk. Sunnah petunjuk ni apa dia? Main Jumaah sunnah tak tu kena buat. Tu tak boleh. Inna afdal salatul mar'i fi baiti ila al-maktubah. Tuhnya semula-mula semayang solat itu semayang di rumahnya, melainkan illa al-maktubah, melainkan semayang fardu. Semayang sunat afdal buat di rumah. Kalau mai duduk di masjid tak lagi nampak betul Allah nak kita ni macam nak, kecuali hak semayang rawatib orang buat di masjid lah, tak pergi mai tu orang tengok tu dah tak pergi naik, jadi takut jadi semacam satu perasaan pula hampa tak semayang sunat banyak lah apa semua, jadi gitulah. Sebab itu semayang sunat ni afdal buat di rumah, tapi kita pun dah afdal buat di rumah pun tak buat, maka kita kena buat di masjid lah. Qiyamul Lail kena buat di masjid surau. Bukan nak salah, sebab tu benda tu bukan bid'ah, malah carilah apa wabtau ilaihil wasilah, kita baca ada dalil ni, carilah apa saja jalan, asal benda tu bukan ada larangan. Kita kena buat program tu di masjid surau. Sebab kalau harap di rumah bangkit juga, bangkit kencing lah kan. Tapi bila kita buat di masjid surau, dia ada kekuatan mai. Tu beza dia kan? Beza dia umat akhir zaman ni. Jadi kita maknanya semayang ni afdal di rumah, kecuali semayang fardu. Semayang fardu tak afdal di rumah. Jadi jangan semayang di rumah. Man sami'an nida, sampai dengar seruan dia tak main. Dia dengar, maka fala salatalah illa min uzrin, tidak ada semayang baginya. Ulama kata bukanlah tak sah semayang, tak sempurna semayangnya. Tu ya, semayang di rumah seorang dapat satu,
tapi sembahyang jemaah dapat 25 atau 27, walaupun yang masyhurnya 27. Ada riwayat setengah Nabi kita 25 malah, dan tak bercanggah apa-apa. Pasal apa? Mungkin sesuai dengan keadaan lah. Rumah saya duduk depan tu ya, bukan kena tuan-tuan mai Haji Alim mai kena makan RM1.2 nak main kereta mak. Jadi padan 27, saya langkah cuih depan tu ya, tuan-tuan nak main lorong-lorong tu makan juga 4-5 kupang mak. Jadi Nabi bercakap itu atas waqi', atas realiti dia mak. Jadi ulama tak bercanggah apa pun. Ada riwayat kata 20 ya mayang jemaah lebih baik, sebab dia bercakap pada macam tu lah kan. Baik, jadi itu sunnah petunjuk. Ada sunnah-sunnah yang sunnah lah, sunnah maksudnya sunnah biasa, ulama menggariskan. Ada kalau kita tak buat bukan jadi apa, kita tak simpan janggut. Pasal apa? Pasal kerja polis, takkan polis ada janggut pun kan. Jadi tak boleh janggut. Mana? Baik. Jadi tak dibenarkan. Maka terseduk tikai apalah. Ulama fikir, kita pergi ulama fikir. Ni sembahyang ni fikir duk sembang, ada ustaz-ustaz duk tulis pula kan. Apa tentang penjarakan ni kan. Depa tu bukan taraf kita tu, mufti duk fikir dengan apa? Bukan pakai akal. Pasal apa? Kena ada penjarakan apa semua, kena pakai emas apa semua. Tapi ada ke ustaz-ustaz mangkak pun kan. Betul, ada ustaz pun. Dulu Profesor Yusuf Husin ni, ustaz ni pun ada banyak jenis. Kita ulang cerita lah. Ustaz pun ada banyak jenis. Dia kata satu ustaz mutlak. Ustaz ni betul-betul ustaz lah, macam ayat mutlak. Ilmu untuk dia dan ilmu suci lagi menyucikan kalau ayat mutlak. Ilmu untuk dia dan dia boleh sampaikan pula ke orang. Ada ustaz musta'mal. Musta'mal ni dia macam ayat musta'mal lah, dia pakai sekali ya. Ilmu abang dia lah, kan. Dia tak apa, dia tak boleh nak sampaikan ke orang. Ada ustaz musyammas. Ustaz ni macam ayat musyammas lah, dia suam-suam kuku lah. Dia main kat tapi duduk belakang, betul lah. Orang semayang dah pun dia masuk kan. Itu ayat musyammas. Dia pun tak berani, tak confident itu. Tapi tak teruk lagi apa? Ustaz mutanajis lah. Ustaz asid kan. Ini yang bahaya kan. Ini yang duk fitnah macam mana, duk fitnah lah ni. Mana? Dah buat macam-macam program reality lah apa, akhirnya jadi pendakwah selebriti noh. Sampai berapa kes rogol tu dah. Ada lah. Kalau tak betul takkan sampai banyak kau tu. Orang buat fitnah sampai tu. Tapi kita tengok pun penin. Pendakwah apa kan rambut tu cang apa semua. Kan? Kita tengok pun sabut lah. Jadi makna dia tu lah, ada banyak banyak jenis tu dah. Baik. Lepas tu fitnah akhir zaman pun dia akan terbit daripada ulama lah. Minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Ada hadis Nabi, dan ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulama mereka lebih jahat, sejahat-jahat makhluk di bawah naungan langit ni. Di bawah naungan langit ni apa? Ulama syarru man tahta adimis sama. Di bawah naungan langit ni ulama paling jahat. Jadi ada lah zaman lah ni ulama yang kan, pemimpin rakus dengan kuasa, anak muda lalai leka dengan hiburan dan sebagainya. Ulama pula menjual agama pula. Jadi penin dia tu ya, kan? Baik. Jadi itu fitnah akhir zaman. Baik. Dan yang terakhirnya kita ambil menggunakan tasbih. Guna buah tasbih guna tasbih. Jual lama-lama di Mekah. Kalau kita bid'ah lepas duk biar orang jual mata mak. Apa misalnya tak boleh pakai tasbih. Dan kan tengok apa hukum menggunakan tasbih? Bolehkah dia tak? Menggunakan tasbih ketika berzikir. Naknya tengok apa jawapan. Penggunaan tasbih ni dia zaman Nabi kita pakai lah. Tu tidak pernah ada dalil yang melarang menggunakan tasbih ketika berzikir. Adakah larang?
larang kita pakai tasbih, tak ada hadis larang kata Nabi pernah larang kata jangan pakai tasbih ni kan. Tujuan adalah untuk mengingat dan mengira bilangan zikir. Senanglah ni orang buat 3 pasal apa? Kita ni nak zikir banyak-banyak tak larat pula. 3 pun kadang-kadang tak lah. Lepas mayang tu kira nak cabut tu lah. Haram 3 pun dah. Takkan Nabi kita mangqala subhanallah salasi maratan. Summa qala alhamdulillah salasi maratan. Summa qala Allahu akbar salasi maratan. Summa atmamha bimi'atin. Dia lengkapkan yang satu itu dengan la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka doanya diangkat malaikat ke langit. Maksud dia senang. Jadi lepas mayang ni man qala fi kulli duburis salah tu, siapa lepas mayang baca setiap 3 subhanallah alhamdulillah Allahu akbar tiap kali, maka dilengkapkan yang 100-nya. Jadi buat ulama orang buat tasbih ni pasal apa? Pasal senang kira. Buat 3. Kita kalau kira dengan jari, kadang saya tak tasbih tak buat kira dengan jari, perasaan tak cukup. Tengok depa lain tak, kita dah. Maksud dia jadi lupa. Dia jadi lupa. Manusia ni senang lupa. Jadi bila pegang tasbih senang. Dan tu maksudnya lah lagi senang. Digital pula lagi senang. Bilang berapa senang. Maknanya tujuan untuk baik. Maka itu dipanggil masalih mursalah. Maslahat, tujuan kebaikan. Buat khusus kahwin, senang. Kemudian tes darah, ujian darah kahwin, lagi senang. Nak kenal kata mengandung ke tak mengandung ke apa, lagi senang. Maksudnya benda tu bukanlah rukun, tapi benda tu bila ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaedah fiqh ni dia senang. Ma la yatimul wajib illa bihi, apa yang tidak sempurna dengan dia tak sempurna sesuatu itu melainkan dengan benda tu, bahawa wajib, maka dia jadi wajib lah. Macam lah ni dia jadi wajib kena buat kursus kahwin. Kalau kita buat kursus kahwin, kena wajib kena buat test ujian darah lah apa semua. Mana? Jadi benda tu wajib lah. Jadi kita jangan duk tikai pula. Orang kata, apa ni mana ada dulu, mana ada mayang. Ya, duk tikai ni pun ustaz-ustaz dia. Duk tikai mayang jarak lah apa semua, main mana ni semua. Kacau kan. Orang awam macam kita tengok penin buat ni kan. Amanah tu nak ikut, amanah tu betul. Tu maka baiklah, yang tak tercela ni orang yang Allah hidupkan dia dengan ilmu. Baik. Hadis diriwayatkan daripada Sa'id bin Abi Waqqas bahawa Nabi dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah seorang perempuan. Perempuan itu memegang di tangannya biji-biji kurma atau batu kerikil yang digunakan untuk menghitung bacaan tasbih. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, ukhbiruka bima huwa aisara min hadha au afdalu au afdal. Maka aku akan memberitahumu al-al yang lebih mudah kamu kerjakan. Maukah? Nabi tanya dia kan. Nabi tanya, maukah aku habaq hang? Ukhbiruka bima huwa aisara min hadha. Maukah aku beritahu hang hal-hal yang lebih mudah kamu kerjakan, atau lebih utama daripada menggunakan ini? Faqala khuli subhanallah yang adada ma khalaqa fis sama. Bacalah maha suci Allah, subhanallah ni sebanyak bilangan makhluk langit. Tu subhanallah yang adada ma khalaqa fil ard. Bacalah, sebut maha suci Allah apa sebilangan makhluk di antara apa di bumi kan. Dan bacalah subhanallah adada ma baina dzalik. Bacalah subhanallah sebilangan makhluk antara langit dan bumi. Maha suci Allah dia kata. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Maha suci Allah sebagai khaliq. Wallahu akbar mislu dzalik. Dan bacalah Allahu akbar macam seperti ini pada bilangannya kan. Kemudian walhamdulillah misla dzalik, kamu baca pula alhamdulillah apa seperti itu pula bilangannya. Wala ilaha illallah mislu dzalik, dan kamu baca pula la ilaha illallah apa
seperti itu pula. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim mislu dzalik. Dan tidak ada upaya, bacalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mislu dzalik. Jadi nak abang kata Nabi masuk tengok seorang perempuan duk bilang. Nabi kita tak apa lah, maksudnya Nabi tak larang apa, tapi Nabi abang kata mau ke aku abang hak lebih baik lagi, bilanglah sebanyak mana pun, dia tak bacalah. Ni maksud dia kita pakai tasbih tu pasal kita nak bilang bagi senang jumlah kan. Jadi Nabi kata abang perempuan tu kelebihan, tak payah pakai tasbih pun tak apa, tapi hak ni bacalah sebanyak mana pun, maksud dia tak payah duk buat bilangan-bilangan lah. Tapi hadis kata bilangan itu ada kan. Banyak riwayat menunjukkan bahawa para sahabat Nabi SAW dan kaum salafus salih menggunakan biji kurma, batu-batu kerikil, simpulan benang dan lain-lainnya untuk menghitung zikir yang dibaca kan. Imam Asyuyuti menulis tajuk khas tentang perkara ini dengan judulnya Al-Minhah fi Subhah, petunjuk dalam penggunaan tasbih ni, membawa riwayat-riwayat yang sahih tentang bolehnya menggunakan tasbih ni ketika berzikir tu. Pendapat ulama Imam Abdul Qasim At-Tabari dalam kitab Karamatul Awliya, kemuliaan para wali ni, ramai sekali orang-orang yang mempunyai karamah yang menggunakan tasbih untuk menghitung zikir, antaranya Syekh Abu Muslim Al-Qaulani dan lain-lain maksudnya. Jadi habis tajuk tu, kita akan jumpa pula tajuk yang ke-13, iaitu Maulidur Rasul. Ada puak yang tak mau Maulid Rasul, tak ada, Nabi tak pernah sambut, jadi bid'ah, kullu bid'atin dalalah, dan buat hukum setiap yang bid'ah itu sesat, wa kullu dalalatin finnar, sesat itu masuk neraka. Maka payahlah gitu kan. Johor haram terus nak pergi. Siapa tahu ni kita apa. Johor senarai kan berapa belas nama? 13 nama. Puak Wahabi ni langsung tak boleh masuk Johor. Padahal buka kan. Kita ni bagus ya. Datuk Syekh Badaruddin tu kata kat saya ni, kita jaga yang buat masuk puak ni. Kan? Datuk Syekh Badaruddin tu mufti, orang iktiraf ilmu, alim hadis. Tu pun dia dah tak boleh pergi tempat tu. Depa boleh main tempat kita. Yang toleransi menentang apa kan? Kalau kata toleransi ilmu tu, kita boleh pergi. Di tempat apa tak boleh pergi, tempat kita apa boleh main tu. Kan? Kita mau orang ikut kita, tapi orang kita tak mau ikut, itu pun payah juga kan? Baik. Jadi anda jaga dia, jangan duk buat masuk rumah ni. Jadi kacau habis ya man. Tapi Johor ni tak wani kacau lah. Johor senaraikan tu nak buat ni semua larang masuk tu kan. Jangan duk petikai perintah sultan, jangan duk petikai amalan tahlil tahqiq nebas semua ni kan. Baik, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap itu kelemahan kurangan saya, mohon maaf. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Sallallahu alaihi wa sallam. Ila alladhina amanu wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.